Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita melihat pada ayat kelima dari surah Al-Ankabut. Bagi kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka jilid yang ke-7, muka surat 155. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu ia pasti datang, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat maksud kepada ajal ini telah pun saya huraikan pada kuliah yang terdahulu, sama ada merujuk kepada satu waktu kematian ataupun waktu pertemuan. Antara maksud yang dikemukakan dalam Al-Quran mengenai perkataan ajal itu. Jika ayat yang lalu kita lihat Allah menceritakan tentang ilmu dan kekuasaannya, dan juga silih bergantinya ujian datang dan pergi dalam kehidupan manusia. Kemudian datang peringatan untuk orang yang kafir, yang tidak beriman, yang menyangkakan bahawa mereka itu bebas daripada ujian yang berlaku dalam hidup, membandingkan keadaan mereka pada tahap pencapaian kemewahan, kekayaan, kesenangan, kesihatan dibandingkan dengan orang lain yang mungkin sebahagian daripada dibandingkan itu orang Islam berada dalam kesusahan. Maka mereka menyangkakan mereka akan berada keadaan seperti itu juga di akhirat, mereka akan terlepas. Tapi Allah telah menjelaskan bahawa ayyasbiquna, mereka tidak akan terlepas daripada ketetapan Allah di akhirat untuk menerima hukuman. Bahawa dunia ini bukannya darul jaza, ini merupakan darul ibtila. Dunia bukan tempat balasan, ini merupakan tempat ujian di sisi Allah, tanpa menafikan ada setengah-setengah amal yang mendapat jawapan dan juga rewardnya, balasannya daripada Allah begitu cepat. Contohnya melakukan amal saleh kepada ibu bapa, dan begitu juga melakukan amal saleh kepada orang lebih tua. Ada hadis-hadis yang menerangkan demikian, tapi tidak semua. Dan kita pun belajar dalam konteks 3 orang yang tersekat dalam gua itu, masing-masing minta kepada Allah, bertawasul dengan amal saleh, dan Allah telah melepaskan mereka. Yang pertama itu punya ayah ibu dijaga bersungguh-sungguh. Yang kedua merupakan seorang majikan yang menghargai pekerjanya, walaupun tidak diambil habuan upahnya itu sehingga dilaporkan menjadi satu perniagaan, dan kemudian diberikan kepada pekerja itu tanpa menagih sedikit pembalasan ataupun penghargaan, maka itu mendapat balasan daripada Allah SWT, dilepaskan daripada beban. Yang ketiga itu seorang lelaki yang punya sepupu yang sangat jelita cantiknya, yang minta bantuan kepadanya, dan mereka hampir-hampir melakukan zina, lalu dia teringat selepas wanita itu mengingat kepadanya. Maka mereka bertiga dibebaskan oleh Allah kerana amal saleh mereka lakukan di dunia. Maka diberikan sedikit ganjaran, iaitu bebasnya mereka daripada terkurung dalam gua sebab batu itu menutup pintu gua tersebut. Memang boleh berlaku demikian, tapi tidak keseluruhannya sedemikian. Maka jangan kita jadikan ukuran pada sudut kebendaan ini bagi menyatakan fulan disayangi oleh Allah, fulan orang yang tidak ada tempat di sisi Allah. Jangan mengatakan demikian sama sekali. Jadi selepas memperingatkan semua pihak ini, baik yang taat ataupun yang derhaka, kemudian Allah Taala mengisyaratkan anugerahnya kepada yang taat, ancamannya kepada yang derhaka, lalu menceritakan tentang man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan ganjarannya itu, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan itu, waktu memberi ganjaran itu pasti akan datang, dan waktu untuk menjatuhkan hukuman itu juga akan berlaku. Semaklah mana-mana manusia di dunia sekalipun, komunis sekalipun, tentu mereka mempunyai mahkamah bertindak untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang bersalah, jenayah sebagai contohnya. Kerana lumrah pemikiran akal manusia yang terhad ini, walaupun ia terhad terbatas, ia tetap menyatakan mesti menghukum pesalah itu. Bagaimana pula kalau orang itu terlepas daripada hukuman kerana liciknya dia, pandainya menggunakan peguam yang paling bijak ke, dengan cara yang tertentu dia bebas ke? Apakah dia akan lepas? Tidak. Fitrah manusia tetap mengatakan dia akan kena hukuman. Mana boleh lepas? Ingat, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu macam 1000 tahun yang kamu hitung. Bagi orang beriman melakukan amal saleh, beban di dunia, nanti dimasukkan ke dalam syurga di akhirat, walaupun di dunia hidup dengan penuh kesusahan, penderitaan, penyakit dan sebagainya. Seperti orang Palestin itu, masuk syurga nanti Allah bertanya kepada dia, apakah kamu pernah merasa
merasai kesusahan? Jawapannya, kalla ya Rabb, tak pernah wahai Tuhan, tak pernah. Padahal kat dunia susah payah dia hidup. Kenapa? Kerana sekelumit nikmat yang dirasai oleh ahli syurga mampu melupakan dia kepada semua kesukaran yang dialami di alam dunia walaupun puluhan tahun. Sebaliknya, ahli maksiat yang bergelumang dengan maksiat itu di dunia puluhan tahun, mengambil daripada sumber yang haram, zalim, menganiaya, mengambil kesempatan terhadap manusia dan sebagainya, kesenangan puluhan tahun yang dinikmati itu akan luput, cair sewaktu dia dicelupkan dalam neraka walaupun sesaat. Sesaat cuma dekat akhirat itu bakal memadamkan semua kenikmatan yang dia pernah kecapi ketika dekat dunia tau. Nanti tanya kepadanya, Fulan, kau sekarang dalam neraka, baru sekejap masuk, Fulan, kau pernah senang tak? Ni tak pernah, ya Allah. Sesaat dia dicelup neraka itu melupakan dia akan semua kebahagiaan yang pernah dia ambil dari sumber yang haram ketika di dunia dahulu. Maka itu sebab dikatakan oleh Syekh Ali Tantawi, seorang ahli sejarawan, seorang pentafsir yang terkemuka dari bumi Syam, bahawa melakukan ketaatan ini susahnya sesaat, gembiranya berabad. Faham kan? Melakukan maksiat tu gembiranya sesaat, susahnya berabad. Kerana dunia ni berbanding akhirat sesaat saja, tuan-tuan. Maka janganlah kita jadi orang yang jahil, orang yang tidak menggunakan akalnya sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi untuk mencapai kesenangan yang sifatnya terbatas dan juga sangat fana ini. Esok lusa kita sudah pun mati, bakal membayar nilai yang sangat besar terhadap dosa yang kita buat itu. Silap beban dosa orang pula dipikul ke atas kita. Jadilah muflis akhirat. Maka ambil peluang untuk berfikir perkara-perkara sedemikian bila kita baca surah seperti Al-Ankabut ini. Jadi kita dapat lihat ayat yang digunakan oleh Allah SWT kat sini bila menyatakan bahawa orang kafir ni ala sa'a ma yahkumun. Perkataan yang pernah saya uraikan kepada tuan-tuan, hakama. Hakamatun maknanya adalah satu benda yang bersifat kendali, benda yang mengendalikan kita. Ibaratnya kalau menaiki kuda tu kekang tali yang digunakan untuk kontrol kuda itu. Kalau menaiki kenderaan itu nama steering kereta. Kalau menaiki motosikal itu namanya apa, handle ke apa. Jadi hakamatun ni maknanya bila kita lihat 11 makna yang dikemukakan dalam tafsir Zadul Masir. Pernah saya uraikan kepada tuan-tuan berkenaan dengan ayat 269 surah Al-Baqarah. Yu'til hikmata ma yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Siapa yang diberikan hikmah? Mana hikmah ni datang perkataan hakamatun. Sebab itu banyak berulang-ulang perkataan hakimun bagi merujuk sifat Allah SWT atas segala keputusan. Tetapannya semua berlandaskan kepada hikmah, iaitu wisdom, kebijaksanaan. Jadi si kafir yang tidak beriman ini, orang yang tidak beriman ini, menyangkakan, menduga bahawa kat dunia ni keselamatan yang diberikan kepadanya oleh Allah. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Mereka menyangkakan, semua itu sangkaan, semua itu perasaan dalam hati. Dan kita telah pelajari perkataan bezanya hasibah yahsabu dengan hasaba yahsibu, hasuba yahsubu. Kita dah belajar perkataan ni semua kan. Ni detailnya, telitinya penggunaan perkataan dalam bahasa Arab. Jadi si kafir ini menyangkakan dalam arti kata dia tahu ada akhirat, tapi dia cuba untuk menguasai fitrah yang Allah berikan itu bagi menjustifikasikan bahawa tindakannya itu betul. Ini maksudnya. Jadi penggunaan kata di sini dia menduga, mengisyaratkan bahawa mereka berada dalam keangkuhan, sifat takabur itu, ego itu, dia merasakan bahawa dia bebas dan akan terus terlepas daripada hukuman Allah. Dia cuba memaksa fitrahnya untuk beriman, meyakini sangkaannya itu. Perkataan liqa yang kita lihat dalam ayat kelima ini, man kana yarju liqa Allah, dan begitu juga pada penghujung surah Al-Kahfi yang Allah Ta'ala ajar kepada kita baca setiap hari Jumaat, bahawa penghujung surah ini memberikan kepada kita peringatan selalu bahawa siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Jadi liqa ini difahami oleh kebanyakan ulama dalam erti pertemuan dan disediakan pada pertemuan itu ganjaran ataupun hukuman. Ada juga yang memahami maksudnya menghadap Allah untuk diperiksa dan akan dipertanggungjawabkan atas segala apa yang dilakukan. Dulu kita belajar dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagaimana dimaksudkan akhirat nanti akan ada persaksian, bahawa dipertanggungjawabkan. Jadi mana pun makna yang kita pilih, itu semua tidak terkeluar daripada peristiwa yang akan dialami oleh manusia selepas kematiannya. Ajal yang telah saya huraikan sebelum ini, dia merujuk kepada satu batas waktu. Batas waktu keberadaan kita kat dunia ni umpama kontrak lah. Lahir ke dunia buat kali pertama, kita menyedut oksigen yang Allah Ta'ala jadikan, dan hari terakhir kita di muka dunia kita akan hembus oksigen itu. Jadi adil lah, apa yang kita ambil tu kita pulang balik semula, bukan? Jadi ini batas kontrak yang ditetapkan oleh Allah. Maka ajal itu telah ditetapkan olehnya. Bila rezeki pun yang ditetapkan telah tamat, maka habislah kontrak. Maka ajal dalam hal ini boleh kita fahami sama ada merujuk kepada kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Kiamat sughra berarti kematian seseorang, kiamat kubra berarti
seperti hari kiamat yang berlaku, manusia semua dihimpunkan untuk dipertanggungjawabkan atas segala amalan mereka lakukan. Jadi masa berakhirnya siksaan kaum musyrikin terhadap kaum mukminin ini dengan datangnya kemenangan Islam. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang berikutnya, bila Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang berjihad maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah Taala benar-benar kaya dan tidak memerlukan apa-apa pun dari alam semesta. Jadi ayat ni memberi penekanan kepada bab namanya jahada yujahidu, mujahadatan. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, setiap apa yang kita lakukan itu ada impaknya. Contoh, seseorang yang tersedar daripada kelalaian, dahulu dia bekerja dalam bidang yang penuh dengan maksiat, menjanjikan pulangan yang begitu banyak untuknya, gajinya besar, hidupnya penuh dengan segala bentuk kenikmatan, kemewahan, keseronokan, tapi sumbernya haram. Maka dia meninggalkan kerja tersebut. Apa impaknya? Kesannya? Mungkin dia menjadi orang yang banyak hutang. Kesan daripada dia meninggalkan kehidupan yang seperti itu, yang dahulu pendapatannya begitu banyak. Orang kata pada inilah 6 angka, 7 angka pendapatannya sebulan. Maka tentulah besar periuk, besar keraknya. Ibarat seperti itulah. Maka bila dia meninggalkan kerja tersebut, mencari hidayah daripada Allah dan berusaha untuk istiqamah padanya, dan berusaha untuk meninggalkan segala kemaksiatan, kerja-kerja yang mungkar itu, kerja-kerja yang penuh dengan maksiat itu, walaupun pulangannya dahsyat, maka dia tentu akan mengalami satu tekanan dalam hidupnya. Maka itu sebut perkataan dalam bahasa Arab ini, sebut jahada yujahidu mujahadatan. Dia maknanya ada dua pihak yang sedang bertempur. Maknanya si fulan itu bertempur dengan kesan daripada perbuatannya itu. Maknanya seorang lelaki yang meninggalkan kerja haram, yang menjanji kepulangan yang hebat dalam hidupnya, dia berusaha untuk meninggalkan segala perkara maksiat itu, maka kesannya ada. Kesannya dia hutang yang dia terpaksa bayar kerana hidupnya sebelum itu lavish. Mungkin kereta yang dia kena bayar, kena tarik. Mungkin keluarga yang tak bersedia untuk dia tinggalkan kemewahan itu. Mungkin isinya minta cerai. Mungkin berbagai-bagai kemungkinan akan berlaku. Maka itu sebab Allah SWT menyatakan fa innama yujahidu li nafsihi. Sebenarnya dia berjihad itu untuk dirinya, bukan untuk siapa, untuk dirinya. Kerana kehidupan di akhirat yang Allah janjikan, yang selalu kita baca, itulah syurga dengan segala kenikmatannya, maka itu tidak akan dapat dilihat. Dia merupakan perkara-perkara yang bersifat sam'iyat, perkara-perkara yang ghaibiyat yang disampaikan kepadanya, tapi itu pasti. Maka dia sebenarnya sedang bertarung untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mahal daripada segala pulangan keduniaan yang dilalui sama ini. Atau lebih mudah untuk kita faham ayat ini, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Sesiapa yang bermujahadah melawan nafsu dan juga kepentingannya, kemewahan, perkara-perkara kemaksiatan yang pernah dialami seperti itu, sebenarnya dia sedang berusaha untuk membebaskan dirinya di sisi Allah SWT. Dia sedang menagih sesuatu yang pasti di sisi Allah SWT. Dalam hadis ketika sahabat yang mulia bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia setengah mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf maknanya satu hadis ini disebut oleh para sahabat, tapi pernyataan seorang sahabat tentulah didengar daripada Rasulullah SAW. Maknanya sangat sahih, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu bima huwa khairun laka minhu. Engkau tidak akan meninggalkan satu perkara kerana Allah, melainkan Allah pasti akan menggantikan untukmu satu yang lebih baik daripadanya. Satu kisah untuk renungan kita bersama tuan-tuan yang mulia sekalian. Seorang ulama yang terkemuka pada kurun ke-5 Hijrah bernama Ibn Aqil. Ibn Aqil ni seorang ulama besar yang menulis kitab namanya Al-Funun, 80 jilid tuan-tuan yang mulia sekalian. 800 jilid. Ya Allah, banyaknya. Malangnya sayang kitab itu tak sampai kepada kita. Kitab Al-Funun namanya. Ada kalangan para ulama yang menjual buku-bukunya untuk membeli buku tersebut. Nak cerita hebatnya Ibn Aqil ini. Ibn Aqil Al-Hambali ni seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Ketika beliau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan lapar dan juga hidupnya serba sederhana, tak punya wang, tiba-tiba dia terjumpa satu, apa yang kita nak sebut je, kalung yang sangat mahal. Melihat kepada bentuknya pun maka dah tahu ini nilainya sangat mahal. Maka dia pun mengambil itu dengan atas niat untuk mengembalikan kepada pemiliknya kalau dia bertanya, kalau orang itu mencari. Kalau dia tidak ambil, takut nanti dia ambil orang lain yang tidak amanah. Maka dia pun pegang. Tak lama selepas itu tiba-tiba seorang lelaki tua bertongkat datang mencari kalungnya yang hilang, menyebutkan sifatnya demikian. Siapa jumpa dia akan bagi kepadanya hadiah sebanyak 100 dinar. Besar 1 dinar tu tuan-tuan. 1 dinar besar. Baik, cerita ni akan saya sambung dalam kuliah akan datang. Bagaimana mujahadah ini memberikan kepada kita pulangan di dunia lagi sebelum akhirat dengan janji daripada Allah sendiri. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.